علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله التوفيق والهداية إلى صراط المستقيم. آمين يا رب العالمين. Tutup. Silent. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada pagi ini. Muka surat yang ke-8 Rumi. Lihat. Surat ke-8 Rumi ke-21 Jawi. Betul ke? 18. Ha? Rawi 18. Sudah. Ada muka Tuhan itu. Yang kedua. Pada dulu. Yang kedua. 18 yang kedua. Oh, macam mana nanti yang lanjut ke depan tu? Rumi pasal ujung kan? Rumi ke 7. Dia membasuh muka. Oh. Dua membasuh muka. Awak tanya orang sini ke tadi apa awak tak tanya? Surat 7 lah. Jemak punya tu. Pakai jemak jumhur. Dua orang ni kata 8, dari semua kata 7. Bukan 7 lah. Buku tak ada. Kedua kan? Ya ke? Pada sudah kita cerita bab niat dia. Habis satu kuliah kan? Okey. Soal 7. Itu saja sudah masuk tu. Cepat ni. InsyaAllah. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kedua dia membasuh muka. Ada. Tujuh. Yang apa ni? Soal 7. Keduanya membasuh muka keseluruhannya dari atas, dimulai dari kaki rambut hinggalah ke bawah dagu, dan lebarnya adalah dari anak telinga kiri hingga ke anak telinga kanan. Dan jika ada bulu-bulu di atas muka, sama ada jarang atau lebat, wajib diratakan air di atas dan pada kulit yang di dalamnya. Baik. Jadi macam mana cerita? Iaitu cerita tentang basuh muka. Pertama sekali, musannif dia bawa kepada kita tentang membasuh muka tu ialah bermula pada muka. Basuh muka tu rukun, dan sempadan basuh muka tu ialah daripada kaki rambut dia. Kaki rambut tu sini. Nah. Sini ubun-ubun. Nah, basuh. Tapi kena kira ubun-ubun. Dia jangan kira, katalah dia turun ke sini. Ada seorang rambut kan ke lanjut ni mari kan. Dia kira di sini. Huruf ubun-ubun. Kebiasaan ubun-ubun di sini. Maka kira sini. Sini. Ha? Ni habis sini. Habis sini. Kita sebut anak rambut. Anak rambut. Anak rambut. Tak tahu company ni kita itu ubun. Sinilah sini anak rambut. Bukan anak rambut sini ke? Kan? Sini. Maafkan saya. Ini saya pernah. Okey. Sini. Kaki rambut yang kita tu. Tapi pada uruh rambut tu. Pada uruhnya pada biasa rambut tumbuh. Memang ada orang tumbuh rambut di sini. Tak pakai, yang ni tak pakai. Dia kena kira daripada uruh kebiasaan orang. Kalau botak pun sini bang. Dia orang botak tak pasal umur ke tak katanya. Ada. Uruh kebiasaan ada sini. Maka kira sini. Dan bawahnya sini. Bawahnya sini. Ni muka. Lebarnya sini ke
kemari. Maknanya ni lekuk ni semua itu muka. Bukan yang ambil apa ni. Kalau buat cerita pakai yang kodik ni ada. Ayuh sini. Kat sini. Senang. Nak tunjuk muka payah. Nak masuk payah. Ada. Okey. Jadi sini mari. Sini mari. Jadi kalau kita basuh tu tak kisahlah. Bawa sini. Itu orang panggil muka. Sebelah tangan tak apa, ada orang tanya itu. Kat sini ke kat mana tak? Tak ingat apa. Ustaz, sebelah tangan boleh? Boleh je, tapi biasa kita nanduh ayam duduk pula. Kita pun gosok. Kalau seorang duduk pula, tak jaya, lepas tu dia pun sapulah muka. Maka selesai. Macam tu kaedah ni. Sapu ayam semua sekali. Dan sapu tu sini daripada apa ni kaki rambut tadi, boleh anak rambut sampai kemari. Yang sini anak telinga ni sampai ke anak telinga ni. Maka kawasan itulah yang kena basuh. Satu. Yang kemudian dibawa pula jika ada bulu-bulu atas muka, sama ada jarang atau lebat, wajib diratakan air atas dan pada kulit di dalam. Jadi di sini ada syarah pula di bawah. Mana bulu-bulu ni apa? Jangan pegang janggut dulu. Ni. Bulu ni. Bulu yang tiba-tiba tu dalam masalah haji. Dalam masalah haji. Akan berumrah, nak terus lagi minggu depan dah 2 minggu ni. Tunggu kalau tak salah saya 20 berapa? 28 ke? 28 29 ni. Boleh kursus. Minggu lagi satu, minggu depan, minggu lagi tu muzakarah. Ada apa awal masalah? Minggu lah. Surat kami kena panggil syarat terima mengajar tu dah dapat lah. Ingat saya pun, koman, lecturer tu. Lecturer tak maki lah. Hari tu dia mencempok kat sini pun ngajar. Tak tahu lah tahun ni. Sebab tengok ada 2-3 nama tak dimasukkan dalam khusus kan. Baik. Jadi dalam orang pergian, kalau kita belajar khusus haji, tak boleh meminyakkan rambut kalau dalam ihram. Baik lelaki, baik perempuan. Kan? Tetapi terkeluar daripada meminyakkan rambut ni adalah meminyakkan pipi. Kalau sekiranya di atas pipi ni tumbuh rambut. Memang ni. Tapi tak pernah berlaku lah. Tapi kalau jadi, mana tahu kan? Orang misal sini, misal tak boleh dah berminyak. Tapi tiba-tiba tumbuh sini. Dia bubuh minyak bon tu, bubuh sapu sini. Lebat sini, contoh. Hitam. Orang kata apa ni orang ni baka ke ni. Jadi dia pun bubuh minyak sini, maka minyak tak mengenakan dedam. Sebab pipi ni bukan tempat uruf tumbuh rambut. Okey, itu dalam masalah umrah, haji, masalah sedang ihram tu. Tapi dalam masalah bab sembahyang, kalau rambut tu bulu tu tumbuh di sini lebat, tu yang katakan bulu tu. Ataupun tumbuh di sini. Orang bulu kening ni atas. Penuh ni bulu-bulu. Okey. Urufnya ada tak orang tumbuh bulu sini? Tak ada, kebiasaan tak ada. Maka kalau kebiasaan tidak pernah berlaku, maka wajib masukkan air tu mesti sampai pada kulit dalam. Celah-celah bulu mesti masuk air. Mesti masuk lah. Kena pastikan air tu masuk ke pipi. Kau apa itu Ustaz? Apa itu? Nak takkan macam mana ni? Kita pakai baik. Tak kisah, tapi kena pastikan masuk. Tapi tak payah lah pergi cek pula. Tapi aurum ni kalau kita basuh sapu tu dia sampai lah kan.
Tapi kena yakin lah air tu sampai. Itu bagi bulu yang tumbuh pada bukan tempat. Itu maksud di sini tu. Okey, habis. Ada pun janggut. Dia bawa cerita janggut tu dah. Orang lelaki. Bagi orang lelaki serta dengan jambang-jambangnya. Jika lebat, memadailah dibasuh lahirnya sahaja. Tidak mesti dibasuh kulit yang di dalamnya. Dan jika tidak lebat, maka hendaklah dan jika tidak lebat, wajib dibasuh lahirnya dan kulit di dalamnya. Maknanya lahir batin. Kena basuh lah. Kalau kata macam saya ni tak boleh lebat. Nah, lebat dah tapi taklah boleh nampak lagi lah warna kulit dalam tu. Dah baru lagi jemput Kenapa dia kuih elok dia mula orang lah. Kali juga orang kata adik-adik tu kan. Jadi janggut jemput janggut apa saya ni, dia orang panggil janggut tak apa nak tebih. Tapi tu Cikgu Azami tu dengan putih dan dalam tu tak nampak dalam kan. Ha? Tak ada janggut handsome tu. Janggut handsome. Tak kisahlah. Maka yang tu maknanya nampak dalam kulit. Nak ukur tebih tak tebih, nampak tidak dalam kulit. Nah, maka yang tu dianggap tebih. Dan hanya jadi hukum sunat selat. Maknanya sunat dah nyampe kayu ke dah? Tambah ke kalau jenis Syekh Arab kan? Jamban. Kalau kita dulu di Malaysia dulu arwah Ustaz Al Misah lah. Sampai sini janggut kan arwah. Yang tu tak payah selat, tak payah masuk air dalam sebab janggut dia lebat. Maka lebat cukup memada dia dua je. Cuma sunat selat. Kalau dia nak selat, kalau tak selat pun hukum dia sah dah. Tapi kalau kata nipis, nah, dia paklah lagi janggut tak ada. Hari jadi juga kata dengan tu juga. Apa tu? Tak payah, tak perlulah sampai tahap kena selat. Kena wajib sampai. Kalau kata dari janggut jemput-jemput, kena wajib sampai. Nah, kena wajib sampai sebab janggut itu tidak tebih, nipis. Maka nampak warna kulit dalam. Tapi yang tu sunatlah, wajiblah sampaikan air ke kulit. Baik, itu bagi orang lelaki. Dan bersalahan. Yang dikatakan janggut tebal itu ialah janggut yang tidak nampak warna kulitnya dipandang dari hadapan. Kalau tuan-tuan kata tak nampak warna kulit Ustaz, maka saya pun sepada sapu luar lah. Kan? Jadi saya rasa saya macam nampak warna kulit tu depan. Dan yang jarang nampak kulitnya dipandang dari hadapan. Samalah, nampak kulit kalau dipandang dari depan. Kalau tak nampak kulit, itu dianggap tebih. Nampak kulit dianggap jarang. Habis. Dan bersalahan dengan janggut orang perempuan ataupun saya pernah cerita lah punsa ni. Tak pernah cerita hukum punsa. Tak ada? Belum. Oh, tak ada lah. Kelai lain. Okey juga. Banyak sangat kelai. Kena kurang saja pun. Dia tak ingat cerita kat mana. Kan lanjut kita sambung. Dia shot. Mic. Shot kat mic tu. Mic wireless tu. Wireless. Okay. Tak ada kan? Okey, sambung ni. Dia bersalahan pula janggut orang perempuan atau unsa, maka wajib dibasuh lahirnya dan kulit yang di dalamnya sekalipun lebat, kerana jarang berlaku orang perempuan berjanggut. Dari itu tidak sama hukumnya, dan dengan sebab itu orang perempuan dan unsa sunat membuangnya dengan
dicukur atau sebagainya. Jadi kalau tiba-tiba orang perempuan ni berjambak, bermisir, berjambak kan, hormon lebih. Betul? Saya ni bila baca bab ni saya tak ingat sebab cerita pengalaman kawan sekolah. Waktu tu kat sekolah dah. Tapi dia tu punya kelekat malah orang lelaki tu. Waktu kami sekolah rendah ni, saya ingat sekarang. Dia mukanya dia misal. Ni misal saya ni, kira nipis. Lebih kurang misal saya ni. Nipis sikit kot boleh misal, tapi memang nampak dia misal. Saya tengok apa dia ni, nanti saya kata ni sebelum ni lelaki kot, pokok dia kata perempuan. Waktu budak dulu pula kan. Kot monok sangat dia perempuan tapi tu lelaki kot. Memang orang lelaki. Malah ada benda yang orang lelaki tak boleh buat, dia boleh buat tak? Tahu apa dia? Waktu tu dalam kelas saya pada rock bunga, dia boleh letak kaki dia sebelah kat tingkat atas. Kangkau. Kita boleh buat apa tu? Boleh buat? Dan sebab tak dia tak, lepas tu datang ke surau engkau apa ni? Silap step. Dia steady. Saya kata tu, saya ingat sekarang cerita. Dia jumpa, dia ni lelaki perempuan dia jadi tu. Kan? Buat gambar misal. Tapi dia perempuan dah, anak kedua lah. Kan? Perempuan anak kedua. Tidak. Dia bukan misal tebal tu dah. Dia misal halus. Tapi nampak macam hormon lelaki tu buat. Dan memang dia main kerja orang lelaki. Apa dia ni? Mesti dengan wakil Malaysia pun. Tapi lawan sama perempuan lah. Kalau lawan, saya rasa kalau dia lawan mesti dengan saya tumpul je. Kelekat dia ada macam. Memang dia kelekat lah orang. Awak kau sekolah ingat. Saya kata adik. Maka ada tak adik? Lepas tu baru ni keluar dalam TV kan, dengan sok tabur. Orang perempuan pakai bukan pakai, dia tumbuh janggut jambat. Menyebabkan dia kata sampai dia pula tak larat dah nak beli pisau jilid. Sebab bila berjambang dia nak kena cukur, dan jambang kena cukur. Dia sampai dia tak larat dah. Bila ada dia pun dia berjambang. Perempuan, memang confirm perempuan. Dia confirm perempuan. Maka kan benda-benda ni terpencil. Itu saya balik pada cerita mulia tadi. Yang rambut tumbuh kat sini kan? Dia balik kepada cerita asalnya yang terpencil tu ialah apa ni, orang perempuan tak tumbuh janggut, orang perempuan tak tumbuh misai. Maka bila dia tumbuh janggut, tumbuh misai, wajiblah dia basuh luar dan dalam. Begitu juga lah khunsa. Baik, khunsa ni apa? Khunsa pertama sekali bukan pondan. Bukan. Jangan silap. Pondan tu darah. Pondan tu buat sendiri. Nah, pondan tu darah. Kita orang darah. Nah, darah. Yang jual dekat Pekan Karet tu dangek. Jangan silap. Ada seorang menteri dia datang kita. Saya suka kuih darah. Kuih darah. Kata ni menteri yang seorang ni, bukan darah tu, jangan. Tidak sebut. Tidak sebut, memang dia komedianya tak. Bunyi dia korang. Tapi jangan lain. Sangit pula lain. Sangit. Satu-satu yang orang tak reti nak dia siang. Baik. Dah. Itu istilahnya. Baik, cerita khunsa dia bukannya pondan. Pondan tu buat sendiri. Dia tu. Pondan ni modify. Kan modify. Hak ada dibuang,
Lepas tu buat baru. Tu orang panggil modify. Tu bondan. Bukan setakat modify hak bawah, atas modify. Jangan sebut nama bahaya. Ada gambar orang tamat. Tak lagi kamar. Kena saman. Saya yang kena dulu. Baik. Cuma saya siapa suara? Tahu apa dia dah. Kena start dulu kan. Baik. Jadi nak sebut ialah hukum unsa. Unsa ni apa dia pula? Kalau bukan pondan, unsa ni ialah orang yang memiliki dua alat kelamin. Hak laki pun ada, hak perempuan pun ada. Maka dia itu dipanggil khunsa. Dia ada dua. Baik. Daripada situ pula lahir pula dua keadaan. Pertama, khunsa ghairu muskil. Yang keduanya, khunsa muskil. Baik. Hukum khunsa ghairu muskil. Ghairu muskil ni apa? Tidak ada kemuskilan. Ghair ni tidak ada kecuali kecuali muskil. Khunsa kecuali muskil. Maknanya dia tak muskil lah. Dia ghairu muskil ni khunsa yang tidak ada kemuskilan. Macam mana kata dia tak ada kemuskilan? Okey, kita ambil satu contoh. Dia ni kan ada dua alat kelamin tadi. Maka ditengok mana yang hidup. Boleh faham tak? Tak. Dia kena tengok sendiri. Dia kena tahu. Biasanya kes ini kena tengok waktu dia budak lah. Hidup ni bukan hidup hantu. Hidup ni maknanya mana banyak keluar kencing. Kalau kencing, tengok dia keluar mana. Tengok keluar banyak, keluar lagi. Dia memang keluar lagi. Hak perempuan tu tak ada fungsi. Senyap, tak keluar semua. Tunggu sampai agak-agak tempoh balik, keluar tak darah? Tak ada. Maka dia tu dihukum sebagai lelaki, bukan unsa. Tu hak perempuan macam tu tutup lah. Pergi dah operate. Jahit sendiri kan? Kami body ustaz weh. Itu maksudnya kalau kata pula perempuan, kalau kata keluar pula perempuan dia, laki tu kira tak hidup. Buang laki. Tak kahwin payah lah, terkejut orang. Siapa dulu cerita tak habis ni? Tak sabo-sabo. Nampak sabo-sabo. Baik. Jadi kenalah buang hak lelaki. Sebab dia bukannya khunsa, dia semua perempuan, cuma ada dua. Maka buang tu kerana eloknya nanti kita nak apa? Nakkan orang panggil tak jadi isu semua kan. Maka buanglah hak perempuan lelaki, tinggal hak perempuan sebab yang hidup tu perempuan lah. Yang berfungsi tu perempuan lah. Okey. Maka itu dipanggil khunsa ghairu muskil. Boleh kan? Ada satu kisah. Saya cerita kisah ni. Saya tak ingat siapa. Dia pakat lah dia pergi kuliah. Ustaz, sebenarnya yang Ustaz cerita tu kawan kami dulu. Memang dia kisah dia tu. Satu hari tu saya minum. Lama lalu cerita ni waktu saya tengah belajar dulu di Yusah tu. Pagi tu saya pergi minum kopi. Lepas kelas pergi sarapan lah kan. Pergi kelas dulu sarapan kemudian. Tu bagus kami. Sebab apa bagus? Bukan lambat. Pergi kelas dulu sarapan kemudian. Tu bagus. Tengok-tengok untuk sarapan, datang cikgu sekolah saya. Tak nak sebut nama sebab ada rakaman. Dia kena tipu pula cikgu tu kan. Kalau tak ada rakaman, saya sebut nama cikgu tu, boleh tak? Dia datang. Datang tu memang kata dia. Waktu tu lah ada sawak kawan saya. Pula betul kejap. Teman-teman kalau saya kata saya sekolah sini. Kamu sekolah tu lah? Sekolah. Kamu kenal tak cikgu tu? Sekali-sekali nama. Saya tak ingat nama cikgu tu pun.
cikgu saya tu saya ingat dah, cikgu kawan dia. Saya kata, kawan saya kata, macam ni tu je. Kamu tahu tak dia tu dulu perempuan, lepas tu jadi lelaki. Tapi bukan tomboy, kata cikgu saya tau. Saya pun tengok, kata punsa ni. Ha, punsa. Dia waktu mula-mula report tu, dia report sebagai cikgu perempuan. Mungkin nama dia mirip perempuan ke apa ke, Allah maklum. Saya pun tak tahu macam mana. Jangan tuan-tuan tanya macam mana dia punya sijil. Apa saya tak tahu. Ini cikgu saya cerita. Pernah dia cerita je ni, dia tanya, tu macam dengan sijil beranak semua. Saya tak tahu. Jangan tanya, itu cikgu saya cerita. Tapi cerita tu disahkan benar. Oleh cikgu yang lain. Jadi tuan-tuan pergi jumpa cikgu tu untuk tanya macam mana sijil dia mudah. Boleh faham tak? Jangan duk tanya sijil lahir dia, sijil masuk iu. Ni cerita dia. Jadi cikgu saya dia cerita lah. Lama-lama dia isytihar dia tu lelaki. Di sekolah Hasan. Dia tak kahwin dengan tu, dia bujang. Itu dia pun bujang. Lepas tu dia ni waktu dia perempuan. Kan bujang. Dia duduk dalam rumah sewa cikgu perempuan bujang. Sekali. Dia kata dia perempuan. Dia tak isytihar lagi dia lelaki. Waktu tu dia perempuan. Waktu masuk sekolah tu dia ngaku dia perempuan. Tapi bukan modal, bukan. Memang dia unsa. Tapi kalau itu muskil. Pakaian Dia tu Sama dia perempuan. Memang dia lebih ke perempuan. memang nampak macam perempuan. Ceritanya. Itu sebab dia masuk tu, dia duduk rumah sewa cikgu perempuan. Dan memang waktu tu dia rasa dia perempuan. Tak tahu lah, mungkin dia belajar bab berusaha ke apa ke, dia tersedar dia silap. Lepas tu dia isytihar dia jadi dia lelaki. Lepas lelaki tu dia tak duduk lah rumah sewa tu dah. Boleh faham tak tu? Dia kawan-kawan rumah sewa tanya yang pernah duduk sekali dengan dia. Dia duduk rumah sewa kan, apa tak kira kan, jadi baju semua. Tu kata di kawan-kawan perempuan ni, kamu dulu waktu duduk kami dulu cikgu. Cikgu hidup kita geram tengok kami tukar baju depan cikgu rumah. Dia kata geram tu geram juga lah, tapi sebab perempuan. Sebab sama-sama perempuan gitu. Tapi sebenarnya dia fursa ghairu muskil. Tu cerita lah, maknanya ada tak? Ada lah. Itu buktinya. Okey, itu cerita ghairu muskil. Habis. Selesai. Boleh kahwin tak? Boleh. Sah. Tapi syarat kena sahkan dia tu hiduplah mana. Fungsinya banyaklah mana. Dan tak boleh dibuat tipu naya kat kawan, nak kencing tak boleh. Dia kadang-kadang saluran tu saluran lelaki tapi ada dua. Itu wajib Tuhan dan wajib kuasa Tuhan. Okey. Isu yang kedua ialah khunsa muskil. Apa dia khunsa muskil? Khunsa yang hidup dua-dua. Apa you? Untung kan? Tak penting ada untung. Sekejap kita tengok. Boleh. Dia khunsa ni, dia hidup dulu. Dia hidup dulu pada lelaki pun hidup, kencing mau keluar kat lelaki, tiba-tiba dah kencing. Lama tu keluar darah haid pula lah. Dia jadi kecelaruan identiti. Tapi dia bukan bondan. Dia bukan macam bondan duk aku tu. Saya sebenarnya perempuan tapi terperangkap di badan lelaki. Itu bondan. Pokok bondan dia aku je tu tu. I sebenarnya I perempuan. Tapi I terperangkap dalam badan lelaki. Jadi I sebenarnya perempuan. Jadi itu I mengembalikan kepada fitrah I. Banyak lah kamu. Oh, kan. Tapi kawan saya lah boleh kagok dia ngajar Quran, pergi pondan. Bila dia datang pergi makan kat kedai tu, pergi pondan tu dia, Ustaz, ada Ustaz nak datang ajar kami. Ya Allah. Saya tengok muka kawan saya. Tapi sebab anak ada 4 pondan. Ada. Tapi dia pun ada keinginan nak berubah. Itu bukan pondan kritikal lah, tapi mungkin orientasi dia membuat hidup kan.
Sebab kita ni, kalau anak lelaki pakai kena baju lelaki, kalau anak tu perempuan pakai kena baju perempuan, didik cara orang perempuan. Nah, anak mantap mandang cucu tu dah mengenyot dapat cucu lelaki, dia nak juga cucu perempuan, dia pakai ni baju skirt kat cucu lelaki bongsu. Jangan, biarlah lelaki-lelaki lah. Kadang-kadang dia mempengaruhi tu. Pengaruhi dia pada budak dia pakai robek tu mah. Cep. Ada. Saya apa ni? Anak saudara kan. Dia anak saudara saya tu, anak saya dia duduk dengan saya. Dia anak saudara saya tu mok dia je. Mok dia import dia ramai perempuan. Jadi kadang-kadang bila saya balik waktu tu anak saya tak ada ni, anak saudara. Saya memang layan dia tu macam lelaki. Kenapa risau dia duduk dengan mok saudara? Mok saudara mesti layan macam perempuan, takkan nak ajak gusti. Takkan nak ajak goboy. Tak lakukan kita goboy kalau tu biar dia rasa dia tu lelaki. Tapi dia duduk naik lelaki lah. Tapi waktu tu dia kecil lagi. Tapi semua dari kecil tu orientasi ni. Bagi berani kan. Kalau lelaki, anak perempuan tak apa, dia takut pun. Anak perempuan, dia takut tak apa, bukanlah dia takut. Oh, ni hantu ni kawan-kawan. Ajar dia tu rasa perlu kepada orang yang melindungi. Anak lelaki kena ajar dia tu jadi orang merdeka. Merdeka tu jangan lebih biar dia, tak kena tengok-tengok, salah ada. Maksud kena ajar dia bersemangat. Ajar malah supaya tak jadi kondan. Tapi kalau nak jadi juga tu cerita ni. Tak hidung lah maklum dia. Bismillah. Baik, jadi cerita balik khunsa. Khunsa muskil ni, pertama dua-dua itu. Bila dua-dua hidup, dia tak boleh kahwin. Itu nombor satu. Jadi tak situ tak untung Cik Umi. Tak situ dia tak untung, dia rugi sikit. Dia tak boleh kahwin. Sebab apa tak boleh kahwin kan? Sebab muskil. Nak akad macam mana? Tak jack pun dia. Okey. Dalam permasalahan ibadat, khunsa muskil ini, dia boleh jadi dia lelaki, boleh jadi dia perempuan. Maknanya dua-dua lah, dia ada dua-dua. Kemungkinan dia lelaki, kemungkinan dia perempuan. Okey. Sekarang ni kita bawa dalam masalah ibadat. Jadi macam mana kedudukan dia? Disebabkan kemungkinan dia ni lelaki dan kemungkinan ada juga pada dia tu perempuan. Dari masalah berpakaian, dia kena pakai macam dia tu orang perempuan. Dia kena pakai tudung pakai handsok, pakai stocking, sama macam orang perempuan. Okey, satu. Tetapi dia tak boleh duduk dengan orang perempuan. Kecuali meja penuh lah, kamu hasil hasil belakang blok seorang hasil itu sebut kecuali meja penuh malam tak. Okey, dia kena pakai macam orang perempuan. Maksudnya aurat kena tutup macam orang perempuan. Tapi dia tetap bukan perempuan. Sebab kemungkinan dia itu perempuan. Itulah. Yang keduanya, bila dia sembahyang, dia kena sembahyang macam ragam orang perempuan sembahyang. Betul. Tetapi tidak boleh duduk satu saf dengan orang perempuan. Nanti dulu. Oh, tenang. Tahu nak makan kek Padang. Sabar. Nanti kita cerita satu-satu ni. Kira saya slow-slow dulu. Siapa suruh saya cerita? Okey. Jadi, balik kita tadi. Bila dia semayang, dia tak boleh duduk satu saf orang perempuan. Memang dia kena pakai telekung. Dia kena pakai telekung lah. Kalau dia tu aurat dia tak sempurna, betul, dia kena pakai telekung.
Tapi dia tak boleh duduk di saf orang perempuan. Kenapa dia pakai telekung? Sebab ada kemungkinan dia pakai telekung sebab ada kemungkinan dia perempuan. Maka kena ikut aurat yang paling berat. Aurat apa? Orang perempuan lah. Boleh faham tu? Aurat tadi pun sama. Luar semayang. Kenapa dia kena pakai tudung? Sebab dia kemungkinan dia perempuan. Maka ikut yang paling berat. Paling berat apa? Perempuan. Cuma bila semayang tak boleh duduk dengan orang perempuan. Tak boleh. Dan tak boleh juga duduk dengan orang lelaki. Rugi kat situ pula. Jadi nak duduk di mana? Siapa dapat jawab dia? Bulan dia. Bulan dia lah. Duduk kumpulan dia. Kalau dia seorang ni kat kampung pun Seorang. belakang mana? Belakang perempuan. Dia kena duduk di antara perempuan dengan lelaki. Jadi jangan siapa-siapa semayang seorang depan, kau perempuan di belakang. Lepas depan tu lelaki. Boleh diraguti keperempuanan. Ada. Jadi nak ceritanya dia kena duduk di antara. Kalau kata belakang soft lelaki, ada kanak-kanak lelaki, dia kena duduk di belakang kanak-kanak lelaki. Tak boleh duduk sebalik dengan kanak-kanak lelaki. Dia kena duduk di belakang kanak-kanak lelaki. Dan di hadapan kanak-kanak perempuan. Kan ada sesuatu sebagian kitab disebut begitu kan. Ada kata jawab juga sama macam lelaki. Anak perempuan tu juga duduk di belakang perempuan yang dewasa. Ada pandangan yang kata duduk di hadapan perempuan dewasa. Ala kulihal dua-duanya boleh. Baik. Jadi dia tak boleh duduk satu saf dengan orang perempuan dan orang lelaki. Okey. Dalam masalah wuduk, ini untung kat dia. Sekiranya kita bersalam dengan dia, salam, dia pun salam kita ada wuduk, dia ada wuduk, maka wuduk kita batal. Baik lelaki baik perempuan. Kalau kita orang perempuan salam dengan dia, wuduk kita batal. Apa pasal batal pula Ustaz? Kan sama-sama perempuan. Dia pakai telekung. Dia tu pun sama. Ada kemungkinan dia lelaki. Maka bila dia lelaki, salam dengan kita orang perempuan batal. Kita tak tahu baik. Memang takkan dia nak ngaku. Tapi kalau kita tahu, takkan dia bukan kata tak kenal. Kalau tengok gelap tersentuh orang lelaki buka batal. Dia pakai tekung kan. Takkan dia nak kabur, saya unsa ya. Kalau dia amanah dia tak kabur. Tapi katalah kita tahu, dia cerita kita tahu ni. Jangan ada cerita ni, kita tak tahu. Kita tahu, tidak tak ada hukum. Nanti kita tahu, dia tu pun sah. Jadi tak boleh salam dengan dia. Walaupun dia pakai telekung Siti Khadijah warna biru. Kan sekarang ni telekung Siti Khadijah dia boleh pakai vending machine ya. Kan. Okey, satu. Kalau kita salam dengan dia orang lelaki pun sama batal. Sebab dia pun mungkin dia perempuan. Kami tak perhatikan. Pasal apa dia tak batal? Boleh nak batal dengan dia? Kita pakat lelaki sekali, perempuan seorang, lelaki seorang. Pegang dengan dia sontok. 1, 2, 3, pam. Batal proses semayang. Kita pula tak batal. Tapi syarat sama-sama pegang sontok. Tak ada boja, boleh boja. Jom, kita dah. Batal semayang dia kan. Domestik kejur pula dalam masjid. Baik, dia pun dia pun batal dengan semayang kunsa. Jadi cerita ni itu hukum orang pun sama.
Hari datang pagi ni tidak. Kalau duduk ngomong tengok TV, tapi duduk ngopaskan bilik, apa tak tahu. Lah adik beradik. Lah balon pondan tu pusar lah. Kata cakap. Dah pondan bukan pusar, lesbian bukan pusar. Itu dia membuat sendiri. Itu demo sendiri. Dia pun bukan pusar. Okey, boleh? Baik. Ini selain daripada membasuh muka, bagaimana hadnya yang tersebut di atas itu, hendaklah, jadi hukum dia sunat, hendaklah dibasuh naik sedikit ke atas kepala. Pergi kurung pun sikit, lebih di situ hukum dia sunat. Tapi kalau dah sampai ke sini, hukum dia makruh, sebab dia anggap berlebih. Dan juga daripada atas sikit lebih ke bawah dagu sikit, hukum dia sunat. Hingga ke halkum sini boleh. Dan daripada dua telinga hinggalah ke bawah pertemuan dua tulang dagu. Kerana tidak sempurna yang wajib, melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Jadi lebihan itu pun hukumnya wajib juga. Jadi janganlah ambil betul-betul sepadan aja, takut kot tak sampai. Jadi caranya lebih. Termasuk sikit orang perempuan dalam bab ni dia tak cerita sikit, iaitu tentang orang perempuan punya sideburn. Wajib basuh. Tak boleh angkat. Yang ada seorang sideburn banyak lagi angkat. Tak boleh. Kena basuh, wajib basuh. Walaupun lepas mari-mari. Basuh tu dia panggil tali apa? Tali rambut kan? Kena basuh. Walaupun dah sampai sini. Patut dia kerat dah, tidak biar. Wajib basuh. Sebab dia anggap itu rambut yang tumbuh di bahagian kepala. Tak boleh angkat kot ni. Yang ada ni dia angkat. Tak. Kalau rasa-rasa renyah, kerat. Kerat. Jangan duk yang angkat ni tu. Sebab hukum basuhnya adalah wajib. Wajib masuk rambut yang jadi sideburn tu. Okey. Itu tentang membasuh muka. Habis. Nanti kita tengok ketiga membasuh dua tangan serta dua siku. Kena berhenti awal ada Pak Lam punya birthday. Dah. Jadi insyaAllah tak sampai lagi. Sampai kamu boleh. Ambil Ustaz 15 minit. Sampai pukul berapa? 10 subuh. Sampai balik kan. Semua dah kahwin. Sabar sikit lagi. Tuan. Okey, ketiga. Dia tak ada masalah. Risau tu kan je lah. Ada 10 ni kan tak beli lagi. Saya ni ustaz ni memahami masalah jemaah. Kita tak semua saya sambung. Ketiga, membasuh dua tangan serta dua siku. Apa yang ada pada tangan itu seperti bulu, sama ada jarang atau lebat. Daging yang tumbuh, jari yang lebih, jika ada, dan kuku, semuanya wajib dibasuh luar dan dalam. Ada zahir batin yang ni kira hak ni. Kalau kuku panjang, bawah basuhlah. Biasa kena. Jari kalau lebih, ataupun tiba-tiba tumbuh daging sini, ataupun dia ni badan jenis mazhab berbulu lebat. Ada kan orang jenis lebat tu selebat-lebat. Ada tak? Jarang lah. Tapi kenapa? Sebab jarang tu lah hukumnya wajib basuh. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Sebab boleh kita pergi je bulu ni kan. Ada je jenis baka bulu tu lebat sikit, tapi tak dah sampai tahap tutup pada kulit.
Jadi hukumnya adalah dibasuh, orang panggil kawasan zahir dan juga batin. Mesti dibasuh kawasan yang zahir dan juga batin itu tadi. Dan kemudian dia kata apa lagi? Jika ada benda-benda yang cemur atau yang menegah sampai air pada kulit, seperti getah atau cat, atau sebagainya, iaitu termasuklah sisir ikan. Jeng sama lah. Maka wajiblah dihilangkan lebih dahulu, kecuali dia memang hoja dia yang ikan. Senyum sikit masa program tengok hantu ni sikit. Kecuali kalau memang hoja yang ikan pra-pra, jadi susah. Jadi wajib dibasuh, bukan dia kena biar je. Tapi ada kata kok tiba-tiba ada juga sikit-sikit, dia maaf. Macam orang buat apa dia pomen, kan hitam dia jarinya. Wajib dibasuh, tapi dah tak boleh nak buang hitam tu. Ataupun kalau dia orang kita ni hitam terus puan. Maka hukumnya ialah harus dimaafkan sebab yang memang hoja dia. Tapi wajib basuh bagi usaha dulu, cek betul itu lagi bagus. Jangan duduk celongkong, tak apa, maaf dah, cuci ni jawab apa pun tidak tak boleh. Itu salah guna maaf nama dia. Dah, dia dah maaf dah, dia maaf dah, dia pun ambil dia kata benda orang teruskan. Dah macam itu. Wajib hilangkan dulu sebelum nak ni. Tapi macam kita jangan-jangan nak beli ikan pun seminggu sekali, kadang-kadang hari kan. Kadang-kadang dah siap bersiap. Tiba-tiba hari itu dia tiba-tiba rajin bersiap sendiri pula dah. Terkenal waktu muda-muda. Betul? Melekat dekat tangan. Bila melekat kat tangan tu, kena buang dulu. Usaha buang dulu. Kalau kata lepas mayang tengok-tengok ada. Kalau kena kawasan wuduk, kena ulang mayang. Kalau kat sini, okey. Macam pok tu saya itu. Dia pergi ngecat. Rupa dia tak sedar kakinya penuh cat. Dia pergi semayang. Kena dia ulang balik. Sebab ulang je lah. Semayang biasa. Niat macam biasa. Kalau semayang tak sok. Ambil lain Ustaz. Uduk ambil lain. Semayang pun niat dia lain. Uduk tak payah ambil lain. Cia. Basuh je. Uduk tak Jadi okay. Kalau kena cat tu kena tahu mana? Tangan ke, kaki ke, muka. Katalah kena tangan, maka muka tak payah basuh. Mula balik basuh dari tangan, bawa turun sampai ke kaki balik. Niat sama je. Dia sebenarnya niat tadi terpakai lagi. Cuma buang dan basuh di tangan selagi mana tak kentut. Cuma tak sentuh orang lelaki ke apa ke, tak batal wuduk lagi. Maknanya tak batal niat dah niat, dia tak buat benda batalkan wuduk. Sok kan? Ada macam kita ambil expiry di rumah, kaki tak basuh. Apa nak ambil ke wilayah surau? Basuh kaki surau. Boleh je walaupun dia dah masuk speed mat, dia dah masuk pergi minum kopi dekat. Kan? Jadi tak batal. Siap pergi makan ikan bakar. Pokoknya tak batal. Cepat lah. Mana sambung je terus. Mana buang, lepas tu sambung basuh. Okey. Kecuali dah pon tu kena ambil semula betul. Okey. Niat dan adaan boleh qadaan pun boleh. Sebenarnya qadaan adaan tu tak disyaratkan.
Betul, betul, betul. Betul. Betul, yang tu pun betul, kalau tak buat pun betul. Yang tak betul langsung tak buat. Malas dah mulang. Letih-letih semayang. Tapi kalau semayang tu dalam waktu, maka tak payah istilah ulang apa di dalam waktu ni. Allah ni kalau dua waktu. Boleh. Dan kalau wajib ulang, nak kena sebut saja aku mengulangi sembahyang itu, wajib tu sebut ulang tu, itu bagi kes masalah ni. Saya dah sembahyang kat rumah maghrib. Tiba-tiba saya datang ke surau, tengok orang maghrib ni. Baru nak sembahyang maghrib. Saya pun naik. Saya pun niat ulang sembahyang. Tak apa, tak kena. Saya kena sebut ulang sebab kita bukan ulang apa, kita semayang. Semayang lagi. Dan waktu tu hukum semayang tu sunat. Tak wajib lah. Dapat pahala sunat lah. Tapi kalau kita imam, wajibnya imam. Kalau kita makmum pun wajibnya imam. Panjang je tu, penting tuan. Satu lagi juga yang kita jamak kan. Kita buat jamak. Bila sampai di rumah kita baru azan contohnya, kita kena semayang balik ke azan. Tak payah tak? Dah jamak. Kita dah jamak takdim dekat Cemong. Kan? Lepas itu sebelum sampai rumah, pergilah makan laksa buyung dulu. Sebuyung. Kan? Lepas tu habis makan, sampai rumah 4.20, elok surau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawapan dia tak payah ulang. Ayah dah. Dia ulang. Tapi tak payah. Saya selalu orang itu. Lebih je 2 marhalah, saya jamak, saya siap takdim, asal cuma ada ayam. Kenapa? Walaupun dah sampai di rumah, kadang-kadang lepas zuhur di rumah, kata dia pagi, saya pergi ke Manjung. Kalau kita pergi Manjung pukul 7, pukul 8 sampai boleh jamak? Boleh. Saya duduk dekat Manjung sampai pukul 12 kali. Sampai kat Manjung, saya semayang jamak. Lepas tu pukul 2 sampai dah berhenti. Sampai lepas tu azan asar semayang. Tak payah lah. Sebab dah jamak. Tak payah lah. Soalnya pening-pening. Ni sebenarnya bingung Ustaz saya. Lepas tu dah berlaku. Malah lah. Malah dia malah. Jamak tak payah. Kan? Itu jamak tak payah. Ni jamak tak payah, kita payah terus. Okey. Boleh? Tak, kalau yang kata yang tadi imam dia dah balik rumah, baru dia perasan, dia kena maklum pada makmum. Tak wajib. Ya. Dia buat. Pasal yang seorang dah. Sebab makmum dia tak tahu. Makmum tak tahu. Bukan kata nampak pijak tak cicok. Balik-balik lo tak cicok. Dia yang tahu. Maka semayang je. Makmum tak wajib ulang. Tapi boleh ulang. Kalau dia kabur lah. Kalau dia tak kabur pun makmum sah lah. Sebab makmum tak tahu kondisi imam. Boleh imam? Imam dia biasa buat lah. Okey, sambung balik. Kecuali jika sedikit atau kecil, iaitu dimaafkan. Apatah lagi orang yang tak dapat mengelak. Mana kalau titik halu-halu itu lepas mayang baru pesan, makna ini apa ni, sisik ikan pengalan. Kau suat duit 5 kupak. Kalau sisik ikan merah, ada dah halu juga. Itu pun tak halu, besar juga lah. Kaedahnya kecil pada huruf. Maka itu dimaafkan. Ataupun orang yang memang kerja ngucat, ataupun pekerja-pekerja bengkel yang membaikkan kereta atau sebagainya.
Dia kena cuci tapi dah tak boleh sangat, maka itu dimaafkan. Demikian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut terlebih dahulu. Kalau tidak boleh dicabut dengan sebab sudah terbenam, contohnya selimbor, maka memadailah dibasuh di atasnya. Tapi selimbor tu dia masuk macam ni, Jadi ni dah, duri tu tusuk macam ni, tapi tak dicabut tau. Apa dia dah patah, dia tanam di situ. Maka memadalah sapu tu di atas tunggui tu. Ni cerita je ni, janganlah terfikir orang bawa dia ke hospital. Itu cerita lain, cerita je dalam kitab. Orang kawan tu bawa ke hospital pula. Boleh faham tu. Tapi kalau selimbor dah, selimbor tu tempat dia nyerung tu kan, dah masuk dalam, tak apa, dia tak terlibatkan apa ni apa tu, kawasan kulit. Bukan kawasan kulit, dia dah duduk bawah kulit. Habis. Kemudian kuping kudis, kuping bisul dan kuping jerawat tidak wajib dikopik. Sekalipun senam kopik, dia tak wajib nak kita kutip. Kat orang dia senang kutip, tak payah. Biarlah dia dah kering kan, luka tu dah kering, memanglah boleh buka, boleh cabut. Dah kering dah pun, kalau cabut tak boleh keluar darah dah, biar. Sebab itu dianggap sebahagian daripada kulit. Dan hukum wajib membuang benda-benda yang menegah sampai air ke kulit ini berlaku juga pada semua anggota wuduk yang lain, seperti muka dan kaki. Kenapa kepala tak sebab kepala ni dia kosan luar dan tak syarat basuh semua. Okey, habis. Keempat, menyapu sebahagian kulit daripada kulit kepada atau rambut kepala. Kulit kepala tu ya, kulit kepala. Kulit kepala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz, kalau orang yang patah tangan tu yang berbungkus kena sendiri, Ustaz. Okey. Ya. Ada orang nak 13. Masalah orang tangan berbalut ni, nanti kita akan jumpa pada muka surat 16. Masalah Sahibul Jabirah. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang tangan berbalut ni, dia tu syadid sikit lah. Syadid macam mana? Syadid dia tegas, terperinci sikit, ketat sikit. Dalam mazhab kita, contoh tangan dia patah belah kanan, maka dia basuh muka dulu. Basuh muka dan basuh tangan belah kanan lah. Boleh tak dia mula tangan belah kiri? Boleh ke tak? Boleh je. Mula basuh je tangan belah kiri. Sebab basuh mula kanan tu sunat. Yang penting basuh tangan. Jadi bila dah basuh tangan belah kiri, belah kanan tak boleh nak basuh. Simin yang ada pun boleh nampak ini dengan jari. Basuh dulu. Ini mazhab kita ni. Lepas tu berhenti tayamum. Yang saya ada pernah dengar, dia suruh sarung macam plastik, lepas tu siram je air di atas. Itu mazhab lain. Dia lu cerita mazhab Syafi'i tu. Sebab saya masa saya dengar tu, saya kata, macam mana tu macam ni? Kita tak ada cerita ni. Cerita tu suam tu. Jangan cerita senang. Nanti semua ambil hal senang. Itu mazhab kita Syafi'i. Lepas tu sambung basuh kepala. Tengok kaki boleh. Belah kanan juga. Dia basuh kaki belah kiri. Bila basuh mana kawasan sisa boleh kena air tadi belah kanan, dia berhenti tayamum dia. Kecuali kalau sakitnya tu lebih daripada 3 tempat, 3 anggota wuduk, maka ambil berubah semayang macam biasa, lepas tu tayamum. Ataupun tayamum dulu, ambil semayang macam biasa. Ayam Tu. yang
kena tu yang simen tu, yang simen tu buat tayamum. Niat ganti ayuh, tempat tak kena ayuh. Jadi kalau balut tangan kaki, bukan ditayamum kaki. Tayamum lah juga muka dengan tangan tu. Ni ada pula pergi ambil dia sapu kaki. Dah. Ikut macam tayamum biasa. Jangan pandai-pandai pula digolek atas. Kaki tak payah. Dia kaki berbalut, tapi tayamumnya tetap muka dengan tangan, niat tampung ayuh yang tak kena di kaki. Saya pernah jaga awak Asian kaki. Dia patah putus kaki dia tergantung sama besi kan. Dia suruh saya ambil kamu dia. Lepas tu saya kalau macam mana tang kaki ni? Saya yang confused lah. Kerana dia satu kaki dia tu semua. Balik cerita tadi pula. Pakai plastik lalu ayuh atas. Dalam mazhab Hanafi tak payah tayamum, sapu saja ada balutan. Tak payah pun plastik, tak apa. Sapu je atas balut. Ayuh tadi. Tak payah sapu. Tak ambil tayamum. Nak lagi syok, dia tayamum je terus. Ni ada juga pandangan. Lepas dia sudah sihat, obok balik. Yang penting semayang dulu. Tayamum tu nak bagi boleh dia semayang. Dengan sebab kalau tengok cara dia ni, suruh ubat orang itu, suruh ubat orang ni, lama-lama dia pun tak semayang. Boleh faham tak tu? Kena tengok orang juga lah. Tak boleh. Sebab dia mampu. Tapi kena ambil semayang dulu. Kalau ingat waktu pun kena kotor. Okey dah. Nanti ambil semayang dulu buat sepada mampu. Kalau kita yang diamanah, dia tak larat, dia dah sakit. Kita yang diamanahkan untuk ambil tu. Itu sebabnya sekarang tak je lah kan. Jakib balik keluar buku panduan berlaku bagi orang sakit tu. Ada buku ni. Jelah bila-bila esok buku lah. Habis kitab esok boleh lepas tu. InsyaAllah. Antara dua je kitab kita. Sama ada kita khatam, ada kitab. Ada soalan ni? Soalan pula ni Ustaz, kita ambil kat semayang tu dia daripada sini ke sini je. Apa siku itu ya. Kalau pada situ boleh ke tak boleh? Boleh Boleh. Cuma ayat Quran kata faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum, dua tangan kamu ilal marafiq sampai siku. Maka afdalnya basuh dari tangan bawa ke siku. Tapi kalau macam ni Johor Jaya ataupun kalau kita kat pilih kau beli kan, boleh juga. Yang penting hati ayam. Boleh. Ada apa kan? Ada apa? Tak ada lah. Ada apa? Tak ada lah. Pandang suruh je doa tu. Jadi insyaAllah kita doa sikit untuk padang kita. Pertama dekat ni ada makan, kita nasi lemak. Kalau nak makan sedap besok dekat Perlok. Ada Haji Nazri kontrak. Dia kata cari di rumah ada 2 kemah. Kerana dekat Perlok ada 2 peluri mangkuk gitu. Di rumah orang je tu. Perlok 1. Perlok 1 jangan pergi Perlok 3 pula. Kalau Perlok 3 rumah Pak Usuk dah. Rumah Pak Ibrahim. Kalau pergi Perlok 2 rumah Ustaz Mizi. Ustaz Mizi. Ya, Oh sampai dah. Dia bukan datang juga. Sampai dia ada datang. ada juga. Ada. Dia menantunya dekat kita dekat ni. Wisan je dekat rumah saya. Oh gitu. Di sini lah. Oh sampai dah orang. Ustaz, sampai dah. Nanti. Sampai lah. Sampai dah. Jom kita doa sikit untuk dalam kita mudah-mudahan Allah niatkan supaya Allah akan panjang umur dalam keberkatan. Sebab kadang-kadang kita minta panjang umur, ada orang panjang umur tak minta keberkatan, tak boleh juga. Apa bukti panjang umur berkat? Boleh buat tak? Ni panjang umur pun duduk kat kedai kopi orang semayang, dia tak semayang.
orang kajak kaji di Nuhi. Mau apa tu 100 tahun. Itu elok-elok nonton. Itu yang kata si Muhammad ya. InsyaAllah. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أهنا بالإيمان وأرزقنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طول عمرهم وسهل أجسادهم ونور قلوبهم وثبت إيمانه وأحسن أعماله وواسع أخلاقه وإلى خير قربنا وعن شر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية الحساب وأمنا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظرة إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan